Okey, so hari ni kita masuk eksperimen yang kedua, plotting and analyzing linear graph. Jadi eksperimen yang kedua ni kita belajar tentang cara untuk buat graf lah. Okey, cara untuk buat graf. So penting untuk kita tahu cara untuk buat graf sebab dalam lab report yang lengkap, graf tu adalah satu kemestian. Dan kalau ikutkan pun markah graf adalah yang paling banyak antara komponen yang banyak juga menyumbang kepada markah untuk overall lab report awak. Okey, so kita mula. Okey, kita tengok dekat pre-lab ni, pre-lab. Linear graph obey equation of linear, which is y equal to mx plus c. Itu mx plus c. Okey, so ini adalah linear equation. Dan kita punya graf selalunya adalah graf linear. Bukan selalunya, memang graf dalam eksperimen yang kita buat memang selalunya graf linear lah yang akan kita buat. Okey, an appropriate scale should be chosen and do not use an odd multiple. So scale untuk kita punya graf, contoh ini kita punya graf. Okay, graf YX. So kita punya scale ni, scale tu yang ni lah. Okay, scale mesti appropriate. Appropriate tu maksudnya bersesuaian dengan kita punya data. Okay, nanti bila kita buat eksperimen, kita akan ada data dan daripada data tersebut kita akan buat graf. Okay, so kita punya scale mesti bersesuaian dengan kita punya data. Dan satu lagi, do not use an odd multiple. Maksudnya kita tak boleh gunakan scale yang bernombor ganjil. Contoh macam 3. Okay, contoh 3 maksudnya kita punya scale tu akan jadi 3, 6, 9, 12, 15, macam tu lah. Okay, ataupun kita buat 7, 14. Okay, itu pelik. Bukan pelik apa. Kalau kita buat nombor ganjil, susah untuk kita tentukan nombor-nombor di antara ni. Contohnya kan 3, 6 ni nombor 4 dekat mana. Susah untuk kita tentukan data tu nanti bila kita nak plot. Okey, so sebaiknya kita gunakan scale nombor genap. Okey, ataupun even number. Ataupun kalau tak semestinya even number pun, dia mestilah scale yang sesuai lah. Sesuai, contoh macam 1, 2, 5, 10, 20. Okay, nombor-nombor yang senang kita tengok lah. Okay, yang ketiga, a best fit line must pass through centroid and as many points as possible. Okay, a best fit line must pass through the centroid and as many points as possible. Jadi rasanya mesti first time awak dengar centroid ni. Centroid ni adalah sebenarnya adalah satu point di mana dia adalah average point X dan Y component. Average point X dan Y component. So kita ada data. Okay, itu kita ada data. Okay, X dan Y. Okay, so kita ada data banyak. Lepas tu kat sini kita ada dia punya average. Kita cari dia punya average. Yang data Y pun kita cari dia punya average. So average point ni, X dan Y ni, okay, dia akan membentuk satu koordinat lah. Dan koordinat tu kita panggil centroid point. Okay, so centroid can be determined by using the following equation.
Equation apa? Equation untuk cari average value lah. Okay, X bar ni adalah dia punya average lah, average X. So formula dia XI bahagi N. Untuk Y pula Y bahagi N. Okay, average lah formula untuk cari average. Dan in coordinate form dia akan jadi begitu. Okay, so tadi kita dah buat scale, awak dah kenal apa itu centroid. Sekarang bila kita dah ada centroid, kita dah lukis kita punya graf. Kita lukis kita punya graf dah. Okay, sekarang kita nak cari dia punya gradient. Okay, memang setiap graf kita akan cari gradient. Memang kita akan kira gradient untuk graf yang kita cari. Okay, contoh macam eksperimen yang ketiga nanti, eksperimen keempat, kelima, keenam, kita ada 4 lagi eksperimen. Okay, yang itu kita akan buat lab report yang lengkap. Okay, tapi untuk eksperimen 1 dan 2 ni, yang sebelum ni, ada yang tanya kenapa tak ada discussion. Kenapa saya tak nak buat lah, sebab kita bukan buat eksperimen yang ringkat pun. Okay, hari ni pun sama. Okay, eksperimen 2 ni pun sama. Nanti awak tinggal nak buat graf je dan analyze graf tersebut. Okay, so setiap kali eksperimen kita awak buat graf. So bila buat graf mesti disuruh cari gradient. Okay, so formula untuk cari gradient adalah M equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Okay, maksudnya kalau kita ada ni, ini kita punya graf contoh. So kat sini kita punya point yang pertama, ini point yang kedua. So dekat point pertama dan kedua ni dia mesti ada koordinat. Okay, X1 Y1, kat sini pula X2 Y2. Jadi kita ambil nilai yang ni, kita masukkan dalam formula. Dapatlah satu gradient. Okay, so tapi sebelum kita buat gradient, right angle triangle must be drawn between 2 points on the line. To determine the gradient, and the size must be greater than half of the x-axis data range. Okay, so bila kita nak buat gradient tu, bila kita dah ada kita punya graf, kita nak buat gradient, first kali kita ada point yang kita nak ambil. Kemudian kita akan buat right angle triangle. Kenapa kita buat right angle triangle ni? Supaya kita nak kita punya 2 point besar. Okay, kita tak nak point yang kecil. So macam mana kita nak tahu besar ke kecil? Kita tengoklah triangle kita. Kalau triangle kita besar, maksudnya kita punya jarak di antara point 1 dan 2 besar. Kalau kita punya triangle itu kecil sahaja, maksudnya kita punya jarak di antara point 1 dan 2 adalah kecil. Dan dia punya syarat, size triangle tu must be greater than half of the x-axis data range. Okay, half of the x-axis data range. Contoh kalau kita ada macam tu kan, buatlah triangle yang besar. Okay, besar. Jangan buat yang kecil, jangan buat macam ni. Kalau macam tu kita buat kecil. Jangan macam tu, kita buat yang besar. Okay, sekarang kita dah ada okay, ini cara kita nak menggunakan gradient yang telah kita cari dalam graf tadi untuk digunakan untuk dipakai dalam equation lah. Okay, dalam suatu equation. So selalunya dalam eksperimen dia mesti ada kaitan dengan konsep fizik lah. Dan konsep ni selalunya diterjemahkan dalam bentuk equation. Okay, so
daripada equation ni, awak kena tahu mana satu y axis, mana satu x axis, mana satu gradient. Okay. So macam mana kita nak buat? Kita akan compare equation ni dengan linear equation. Okay, kita ada linear equation y equal to mx plus c. Okay. So kita ada equation contoh. Yang pertama ni equation h equal to half t squared. Okay, so kita compare dengan linear equation. Graf yang akan kita plot adalah h against t squared. Jadi, okay, setiap kali kita tengok yang ni kan, ni adalah dia punya graf. So yang depan ni mesti akan jadi y axis kita. Dan yang belakang akan jadi x axis. Alright. So kalau ikut dekat sini, kalau kita compare, y kita adalah h, x kita adalah t square. Jadi m kita sama dengan 1/2 g. So ni h, x kita t square. So m adalah half g. C macam mana? Okay, memandangkan equation ni tak ada apa-apa, C tak ada, so jadi kosong. Okay, boleh ke? Boleh. Senang kan, simple saja. Okay, kemudian result from the gradient, inilah yang selalunya kita punya eksperimen selalu ditanya macam ni lah. Okay, dia bagi equation, dia suruh cari G ni. Okay, macam mana kita nak cari G? First kita cari gradient dulu. So kita dah tahu gradient berapa. So kita boleh masukkan G. So M kita sama dengan 1/2G. Jadi rearrange equation, jadikan G sebagai subjek. Kita dapat G is equal to 2M. Macam tu. Okay. Yang kedua, kita ada equation F. S equal to mu S R. Graf kita yang disuruh plot adalah Fs against R. Jadi Y kita apa? Y kita adalah Fs. Okay. X kita adalah R. M akan jadi mu S. Okay, so mu S equal to M. Okay, yang terakhir sekali, kita ada T equal to 2 pi set LG. Dia suruh plot graph T squared against L. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, equation ni tak ada T square. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita squarekan dia lah. Kita squarekan semua equation ni. Okay, so kita squarekan ni. So, bila kita squarekan, kita kena squarekan both side. So, kita punya equation akan jadi T squared equal to 4 pi square L over G. Okay, so sekarang Y kita apa? Okay, Y kita senanglah ini kita follow ini. Y kita T square. X kita L. Jadi, M kita sama dengan apa? Sama dengan apa? 4 pi square. 4 pi kosong. So, dia akan jadi 4 pi square over G. Okay. Ni dah jadi Y. Yang ini dah jadi X. So, yang lebih-lebih ni akan jadi M. Jangan lupa tak. C kosong, ni kosong. Okay. So, G kita akan jadi, so M sama dengan 4 pi square over G. So, G is equal to 4 pi square over M. Okay. So, itu cara kita nak cari nilai
M kita nak kaitkan nilai M kita dengan nilai gradient kita dengan equation lah. Dengan equation. Okey, kita tengok exercise. Okey, ni adalah contoh eksperimen yang kita dapat. Kita dah buat lah konon-kononnya. Okay, table 2.2 shows data taken in a free fall experiment. When a body of mass m fall freely from a certain height, the displacement of the body is given by h equal to half gt squared. Okay, soalan dia suruh apa? Complete table 2.2, use a proper number of significant figures. Okay, jadi kita akan lengkapkan kita punya inilah table ni dulu. Okay, so yang pertama ni t squared ni, okay, kita ada t, yang ini dia nak t squared. So t squared 0.141 kuasa 2 je lah. Yang saya dah buat dah. Saya tulis sahaja nilai dia. Okay, 0.0. Itu. Okay. Jadi itu kita dah lengkapkan. Lepas tu dia kata use a proper number of significant figures. So selalunya untuk table saya akan tengok dia punya decimal place lah. Okay, decimal place. Okay. Untuk data kita, table ni, okay, kita ada sebenarnya ada dua jenis data. Satu primary, satu lagi secondary. Okay, so yang ini adalah dua ni adalah primary data. So apa yang dimaksudkan dengan primary data? Primary data adalah data yang kita ambil daripada instrumen. Okay, contoh macam height 10 cm, 20 cm, 30 cm. Mana kita dapat tu? Kita dapat daripada kita baca ruler yang kita gunakan tu. Itu yang dipanggil primary data. Kemudian time pula kita ambil masa jatuhan barang lah, objek, dan kita gunakan stopwatch. So stopwatch tu tunjuk 0.141. Jadi kita tulis 0.141. So itu adalah data, primary adalah data daripada measuring instrument yang digunakan semasa eksperimen. Okay, kita ikut follow saja dia punya nombor. Kalau kita ada nombor, contohnya kalau kita ada electronic timer, macam free fall ni, kalau awak ada kat sini, kita akan gunakan electronic timer, di mana dia punya masa dia sampai 0.00001. Dia ada 6 decimal place. So dia sangat sensitif. Jadi kalau kita dapat banyak-banyak tu, tulis saja semua dekat dalam ni. Kita tak payah nak rounded off, tak payah nak bundarkan nombor tersebut. Sebab dia adalah primary data yang kita dapat daripada instrumen yang kita gunakan. Okey, yang kedua kita ada secondary data. Yang ini adalah secondary data. Okey, secondary data. Secondary data ni adalah data yang kita dapat daripada pengiraan primary. Okey, ini data yang kita kira lah. T kuasa 2. Okey, T kuasa 2. So T kuasa 2, 0.14 itu kuasa 2 kan. Itu adalah secondary data. Data yang kita kira sendiri. Bukannya datang daripada instrumen. Okey. So resin 2 ni tak ada masalah. Jadi kita punya decimal place hanya ikut sensitivity ataupun uncertainty of the instrument. Okey. Tapi untuk yang ini, untuk secondary data, kita punya decimal place ni kadang-kadang kalau kita buat 0.141 kuasa 2, kita akan dapat contoh saya tekan kereta jap. Okey, kita akan dapat 0.01 kita akan dapat 0.01988. Tapi takkan kita nak tulis semua kat sini. Okey. So berapa banyak yang kita nak tulis? Kita hanya tulis 2 ataupun 3 decimal place sahaja. Okey, 2 ataupun 3 decimal place sahaja.
Okey, boleh. Kemudian kalau awak dah pilih 3 decimal place, daripada atas semua mesti 3 decimal place. Tak boleh campur-campur. Ini 2, ini 3, ini 0.02, ini 0.40. Tak boleh. Dia kena semua sama. Okey, dia mesti konsisten. Okey, data kita mesti konsisten. Okey. Kenapa, apa reason 2 ataupun 3 decimal place saja? Sebab itu dia kalau kita macam mana, kalau kita banyak sangat decimal place dia, sampai kalau kita ambil semua ni kan, semua ni kita ambil, bila kita nak plot graph susah. Sebab kita punya graph pun bukanlah sensitif sangat. Okey. Bukanlah dia boleh measure banyak sangat decimal place macam ni. So 2 ataupun 3 sudah memadai. Dia ikut kita punya data juga. Okey. Selalunya kalau 0 point something ni kita akan ambil 3. Tapi kalau kita ada nilai kat sini, contoh 2.6523 contoh. Jadi kita ada ni data macam ni. So kalau macam ni kita ambil 2 decimal place sahaja. So kita ambil 2.65. Sebab nanti dalam kita punya graph mesti kita akan start daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, itu data. Dari segi data. Kemudian step yang seterusnya, bila kita dah lengkapkan data ni, jadi kalau kita tengok di sini dia suruh plot a graph H against T square. Okey, tapi sebelum kita nak plot graph H against T square kita, okey, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kira centroid. Ataupun centroid point tu adalah average X kita, T square, dan average Y. Okey, so kira-kira dapatlah average kita. Average kita dapat 40. Saya dah kira lah 40, dan T square average saya dapat 0.081. Okey, so ini adalah average untuk H dan T square. Jadi kita punya centroid point, kalau ditulis dalam bentuk koordinat, sama dengan 0.08140. Okey, so ini centroid point. Okey, centroid point ni akan kita letakkan dalam kita punya graph ya. Akan kita letakkan dalam kita punya graph. Okey, sekarang kita tengok macam mana cara nak buat graph. Okey. Okey. Okey, yang pertama sekali bila kita nak plot graph yang tadi tu Yang pertama sekali, graph kita mesti ada title. Okey, title dia H against T squared. Kita dah bagi dah. Dia suruh kita plot graph H against T squared. So kita plot graph H against T squared lah. So itu adalah dia punya title. Okay, mesti ada title. Sebab title pun letak title dapat 1 markah. Right. Yang penting sekali kat depan ni mesti Y. Kat belakang ni mesti X. Yang kedua. Okay, yang kedua kita mesti ada label kita punya axis with unit. Okay, so axis kita tadi y axis adalah H dan x axis adalah T square. Okay, jangan lupa letak unit H cm, T square S square. Okay, yang kedua settle. Yang ketiga, okay, right appropriate scale. Okay, step yang ketiga kita dah buat dia punya axis, kita letak pula scale. Okay, kita letak scale. Okay, macam ni lah. Ini scale yang saya dah pilih. Jadi kalau boleh buat besar lagi,
boleh, lebih baik. Okay, kalau boleh buat lebih besar, lebih baik. Tapi kalau menggunakan kertas graf yang saya ada ni, inilah graf yang terbaik yang boleh dibuat. Okay, inilah skill yang terbaik yang boleh saya buat. Okay, yang keempat adalah plot data points. Okay, step yang keempat adalah kita plot data points kita, iaitu H dan T squared. Alright, so ni H dan T squared ni adalah data dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ni 7. Dan yang kelima, plot centroid points. Plot centroid point. Okay, lepas kita dah plot semua data, kita akan plot centroid yang tadi, yang kita kira tadi tu, average value tu, iaitu kita dapat tadi 0.081 40. So kita plot lah. Okay, untuk membezakan dia dengan data-data yang lain, kita akan buat cross dan kita bulatkan dia. Nak menunjukkan benda ni adalah centroid. Okay. Yang seterusnya, yang ke-6. Step yang ke-6, untuk plot graph, kita buat straight line. Okay, draw a straight line. Okay, bila kita nak draw straight line, kita tak boleh draw suka-suka. Kita mesti ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, mesti passes through centroid. Okay, itu syarat yang pertama, mesti passes through centroid. Okay, syarat yang kedua, dia mesti passes through S point as possible. Okay, dia mesti kena data point sebanyak yang boleh. Okay, dan yang ketiga, kita punya data mesti balance. Okay, mesti balance. Maksudnya kalau ada yang tak ada data yang tak kena tu, ada point yang tak kena, okay, dekat atas mesti sama dengan dekat bawah, ataupun dekat kiri mesti sama dengan dekat kanan. Itu yang dimaksudkan dengan balance. Okay, step yang seterusnya, yang ke-7. Okay, step yang ke-7, draw triangle gradient. Okay, kita draw lah kita punya gradient triangle. Ingat, triangle ni mesti besar, sebesar yang boleh. Syarat dia tadi mesti besar. So, syarat yang pertama dan syarat yang kedua, dia mesti tak boleh pilih data point. Okay, contoh ini data, so kita tak boleh point ni. Kita kena ambil point yang lain selain daripada data point yang ada 7 data point ni. Okay, kita kena ambil mana-mana point di atas straight line kecuali data point. Okay, so itu syarat untuk buat triangle. Okay, sekarang kita kira lah dia punya gradient. So gradient kita, okay, gradient kita M sama dengan, ingat lagi formula, gradient y2 tolak y1 equal to x2 minus x1. So ini point pertama kita, ni point kedua kita. Okay, so y2 kita adalah 66 tolak 14 divided by
0.14 minus 0.022. Dan kita akan dapat jawapan lebih kurang 440.7. Okay, unit dia macam mana kita nak tahu? Unit dia kita tengok. Sebab ni Y over X, jadi unit Y bahagi dengan unit X. So, jadi cm bahagi S kuasa 2, kita dapat cm S negatif 2. So, ini kita punya gradient. Okay, gradient. Sir, Ya. gradient ambil 1 decimal place ya. Kalau Kalau 67 tak boleh. Cikgu, 67 pun boleh. Boleh je, tak kisah. Nak lebih tepat, boleh buat banyak-banyak lah. Kenapa? Ada yang tanya? Cikgu tanya yo. S tu. gradient tu nak kira dalam graf ke kira dekat? Gradient kira kat luar. Gradient kira kat luar Jangan kira dalam graf. Ini saya kira dalam graf sebab saya nak senang saya tengok sebelah je. Okey. Okey. Soalan lain? Ni sir. Saya kata ambil yang triangle paling besar Kalau saya ambil kosong dengan 0.16 boleh tak? Kosong. Kosong. Dengan? Yang ambil dengan 0.16 yang dekat T02. Ni. Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Sir. Ya. Kalau buat garis tu kan tak payah sambung sampai kosong Boleh biar tergantung macam tu Ya, boleh. Garis tak semestinya sampai kosong unless dia ada y-intercept lah. Ada beberapa situasi di mana kita punya graf dia memerlukan kita untuk cari dia punya y-intercept. Okey, dan satu lagi yang selalu student yang dulu sebelum ni lah, dia buat kesilapan, dia ingat kita punya dia ingat bila kita buat graf tu mesti lalu kosong sebab equation kita tak ada y-intercept. Tapi sebenarnya salah tanggapan tu sebab kita buat eksperimen dan eksperimen kita tak semestinya sama dengan teori. Okey. Jadi kita punya garis ni, kita punya graf straight line ni, okey, straight line tak semestinya kena dekat kosong. Okey. Dia tak perlu pun kita garis sampai kosong, dan kalau nak garis sampai kosong pun boleh, tapi tak semestinya. Tak semestinya kena sampai kosong. Yang penting sekali ni, dia punya straight line tu, yang penting syarat-syarat dia yang tiga ni ikut 3 syarat ni. Kalau kita tengok 3 syarat ni, tak ada pun yang kata suruh passes through kosong okey. Yang penting balance dan juga passes through centroid, passes through as many point as possible. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak yang seterusnya, okey, kalau kita tengok dekat sini, seterusnya kita ada, okey, kita dah find the gradient, dah okey dah. Okey, ni plot dah, find the gradient sudah. Okey, dia suruh complete table 2.3. Okey, kita tengok dulu soalan bawah dia. Dia suruh buat apa? Calculate the uncertainty of the gradient by using ni equation ni. Right answer for m plus minus delta m. Okey, kemudian dia suruh calculate acceleration due to gravity and its uncertainty. Okey. Jadi next step adalah dia suruh kita cari, kita dah cari gradient tadi, kali ni dia suruh cari uncertainty of gradient. Jadi untuk buat uncertainty of gradient, kita kena gunakan table ni.
Okay, table yang ni. Kita tengok table tu. Okay. Okay, calculation of gradient uncertainty. Okay, so ini adalah secara general. Kita panggil ni 7 column table yang function dia adalah untuk cari nilai uncertainty of gradient. Okay, jadi kita ada 7 kolom, so saya akan explain satu dulu lah. Okay, kolom yang pertama ni adalah kolom untuk data X. Okay, so masukkanlah data X kita. Data X kita adalah T squared tadi. Kita masukkan data. Kita cari dia punya average. Kolom yang kedua. Kolom yang pertama. Ini kolom yang kedua. Okay, kolom yang kedua. X tolak X average. Okay, X tolak average X. Yang ini data kat sini. Okay, kat sini. Tolak yang kat sini. Average. Okay, dapat. Okay, negatif pun tak apa. Ada yang negatif pun tak apa. Sebab apa? Sebab kolom yang sebelah dia, kolom yang ketiga, kita akan squarekan nilai yang kat sini. So, nanti semua akan jadi positif. Okay, so itu kolom yang ketiga. Lepas tu, lepas dapat habis kolom yang ketiga, kita akan cari total value untuk kolom yang ketiga. Okay. Kemudian ini adalah kolom yang keempat. Kolom yang keempat adalah kolom untuk data bagi Y. Okay, data bagi Y. Dalam kes ni, height lah. 10, 20, 30 tu. Okay, data kelima. Kolom yang kelima adalah Y hat. Okay, Y hat ni, ini adalah, apa maksud Y hat? Ini bukan average ya. Bukan average. Ini kita panggil expected value of Y. Nilai Y ni adalah expected value of Y. Macam mana cara kita nak gunakan? Kita akan gunakan formula formula ni formula apa Y sama dengan MX plus C kan? MX plus C. So C kita tak ada lah. C kita kosong tadi. Jadi kita akan ambil Y hat sama dengan M daripada eksperimen darab dengan X. Maksudnya gradient yang kita dapat tadi, kita akan darabkan dengan yang sini. X ni, kita tengok berapa nilai value dekat sini. Berapa expected value kita kalau kita menggunakan gradient. Okay. Itulah. Yang kolom nombor 4 tu Y value masa? Kolom nombor 4 ni Y, data Y. Okay. Okay, ini expected value. Okay, kita akan gunakan gradient daripada eksperimen darab dengan nilai X kat sini. Okay. Lepas tu yang untuk yang bawah ni pun sama. Gradient of experiment darab dengan kat sini. Dan sampai bawah. Okay, untuk ini pula Y tolak Y hat. Y ni tolak Y ni. Lepas tu yang belah sini kuasa 2. Okay, kolom ke-6. Kolom ke-7. Okay, dah dapat kuasa 2. Kita tambah semua. Dapat value kat sini. Okay. So yang penting sebenarnya yang ni kita nak apa? Yang banyak-banyak ni sebenarnya kita nak yang ni. Dan yang ni. Okay, sebab kita nak masukkan dalam formula nanti. Okay, nanti kita tengok formula dia apa. Okay, ini value yang saya dah masukkan value dah. Okay, ni X tadi. X kita iaitu T squared dan juga Y kita iaitu H. So, saya dah masukkan. Dapatlah value ini. Okay, so H ni pun saya dah masukkan. So, saya dapat value ni. Alright. So, yang macam ni H. Expected value of H ni. Ni yang gradient kita tadi. M sama dengan 440 tadi. Macam ni saya dapat 8.81. Gradient 440.7 ni saya darab dengan 0.02. Okay. Yang ni pun sama. 440.7 darab dengan 0.04. So, saya dapat. Okay, kuasa 2. Lepas tu kita tambah semua. Kita dapat 152.5.
26. Okey. Seterusnya, kita dah lengkapkan table tu. Kita kena lengkapkan pula equation ni. Okey, so equation ni, ini yang saya cakap pentingnya. Okey, pentingnya nilai ni. So nilai ni tadi. Okey. So yang atas ni kita akan masukkan nilai yang ini. Okey, yang ini kita letak yang atas. Yang ini yang bawah. Okey. So cuba kira lah. Okey, so kita tengok dia. 152.26. Bahagi dengan n tolak 2. N tu adalah number of data yang kita ada, iaitu 7 tolak 2 darab dengan yang X 0.0115 tu. Okey. So kita dapatlah nilai delta M. Oh, cikgu. Yang atas tu 152 kan? Baca ke? 152 silap. Apa punya macam ni? Yang kalikan. Ambil yang kalikan. Okey. Okey, dapat 51.5. Sir. 7 tu dapat mana? Ni 7 ni. 7 ni number of N. 7 of that number of data kita. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okey. Okey, so dapat 51.5. Unit dia sama macam gradient, iaitu cm S negative 2. So kita dah dapat dah value M sama dengan 440.7 plus minus 51.5. Okay. So ini nilai M kita. Okay, ada soalan tak untuk gradient? Sensitivity of gradient. So, yang dalam table tadi tu kan, row nombor 2, 4, 5 dengan 6 yang bawah sekali tu memang nak biar kosong tu. Yang ni? Yang ni tak payah. Tak payah lah. Dia tak perlu dikira apa-apa. Sebab yang penting sekali yang ni. Yang ini, yang kolom ni digunakan untuk memudahkan kita cari yang ni. Yang kolom ketiga ni. Yang ni dua ni pun sama. Yang ini kita gunakan untuk cari yang ini. Ini kita guna untuk cari yang ni. Dua ni kita guna untuk cari yang ni. Satu yang ni kita guna untuk cari yang ni. So dapat. Memang dibiar kosong. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan pengiraan. Okey, kita teruskan dengan G. Okey, calculate the acceleration due to gravity and its uncertainty. Right, in form G plus minus delta G. So, kita kena cari G dan delta G. Ingat, kita nak cari ni mesti menggunakan gradient ni lah. Okey. So, kita punya equation asal yang ni. H equal to half gt squared.
Okay, H equal to half ut squared. So daripada sini kita dapat, kalau kita compare ni Y, ni X, so M kita sama dengan 1/2G. Jadi G sama dengan 2M. Okay, so untuk G masukkan sahaja nilai M kita. Berapa tadi? M kita 440.7. So kita akan dapat jawapan 881.4. Okey. Kemudian untuk delta G pula. Okey, kalau kita tengok equation ni, G equal to 2M ni. Okey. Nak cari delta G, ini di bawah kategori multiplication with constant. Jadi kita darab sahaja. Constant kita 2, darab dengan delta M. Okey, so kita punya delta M tadi berapa ya? 51.5. Okey, 51.5. So kita akan dapat jawapan 100. 3. Dan akhir sekali kita akan buat nilai G kita sama dengan 881.4 plus minus 103.0 cms negatif 2. So inilah cara lengkap macam mana kita nak buat graf, dan daripada graf tu kita nak analyze untuk mendapatkan result eksperimen. Contoh macam eksperimen yang kita buat ni tadi, sedia nak suruh kita cari nilai G. Okey, nilai G. So theoretical value G adalah 9.81 ataupun 981. Jadi tengoklah nilai dia. Sama ke tak dengan beza 100. Beza 100. So data eksperimen ni dia besar jugalah sebenarnya. Besar juga beza dia tu. Okey, boleh tak? Sir. Saya tak faham. Yang ni, yang formula tu. Ni. H equal to 1/2 GT square. Ni. Macam mana dia boleh jadi? Ni saya compare. Okey, kita kena compare dengan Y sama dengan MX. MX plus C. Y ni kita punya T squared. So M sama dengan 1/2G. So dapatlah ini. Okay. Oh. Okay. Lepas tu macam mana dia boleh jadi G equal to M tu? G equal to M ni 2 bawa ke atas. M. Oh, gradient dia. M equals to G. Lepas tu bawa ke atas lah. Oh, okay. Okay, faham. 2 tu saya bawa ke M tu. Okay. Okay. Okay, sir. Okay, ada soalan lain? Formula tu dapat bagi ataupun kena hafal sendiri? Yang ni. Sebenarnya ni dalam mana-mana eksperimen dia akan ada satu formula lah. Formula tu dia kira macam konsep dia sebenarnya. Dia punya teori. So daripada situ awak kena tahu cara nak compare ni je. Cara nak compare untuk awak tahu gradient dia sama dengan equation mana. Gradient dia sama dengan apa. Itu je. Okay. Equation memang cara dia bagi. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada rasanya itu sahaja untuk eksperimen 2. Okey, untuk minggu hadapan awak akan buat lebih kurang macam ni juga. Okey, kalau awak tengok dekat pre-lab ni. Okey, dia ada 2. Ni pre-lab ni pre-lab. Okey, ni pre-lab ni lab manual. Okey, lab manual. So awak ada 2 exercise. Ni exercise 1. Exercise 1 ni yang kita buat tadi. Okey, yang kita buat tadi. Kita dah buat, so tak payah buat dah. So awak akan buat yang nombor 2 ni.
Okay, physical pendulum. Okay, nanti awak akan buat yang ni. Ni dia punya data. Okay, dia punya data. Awak kena completekan yang ni. Kemudian sama. Complete table 2.2. Dot A linear to determine H and G. Alright. So untuk yang ni dia suruh kita cari dua benda, iaitu H dan G. Tak apa, format tu nanti saya akan bagi dalam Google Classroom lah. Macam mana kena buat ya. So ada soalan lain? Sir, complete